Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua murid-murid. Apa khabar? Saya harap sihat dan cerdas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan mempelajari subjek pendidikan kesihatan, okey. Bagi topik kesihatan diri dan reproduktif. Okey. Jadi kita akan gunakan buku teks pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Okey, dan kamu boleh lihat pada unit 11 kerana unit 11 ini adalah permulaan kepada pendidikan kesihatan, topik pendidikan kesihatan. Jadi unit 11 ini akan menerangkan tentang cara penjagaan diri, jaga diri dan emosi, sihat emosi. Jadi insya-Allah. Okey. Baik. Jadi pada hari ini kita akan lihat okey, bagaimana pada hari ini kita ingin mengenali diri kita sebagai manusia. Okey. Kita perlu mengetahui beberapa bahagian-bahagian di badan kita yang perlu kita lindungi, yang mana bahagian-bahagian anggota-anggota ini dikenali sebagai anggota seksual, yang mana anggota-anggota ini tidak boleh disentuh oleh mana-mana orang dengan apa cara sekalipun, tidak boleh dilihat, tidak boleh dirakam ataupun tidak boleh dipaksa untuk menyentuh bahagian-bahagian ini. Okey. Jadi murid-murid boleh menambah pengetahuan kamu dengan kamu menghadiri perpustakaan-perpustakaan awam yang ada. Namun sekarang dalam musim COVID, dalam musim perintah kawalan pergerakan, kita tak boleh pergilah. Okey, tapi sekiranya kamu ada masa pada satu hari nanti, kamu boleh pergi ke perpustakaan awam Balik Pulau yang terletak di sebelah masjid daerah Balik Pulau. Okey. Jadi kamu boleh ambil tahu berkenaan dengan pendidikan reproduktif dan seksual ataupun yang diringkaskan sebagai PIRS. Okey, yang mana dia terdiri dalam 7 aspek, iaitu kesihatan diri dan reproduktif, penyalahgunaan bahan, pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan, perhubungan, pencegahan penyakit dan keselamatan. Jadi pada hari ini kita nak berbincang daripada satu aspek, iaitu kesihatan diri. Okey, baik. Anggota-anggota seksual yang terdapat pada badan kita, okey, pada badan kamu, antaranya kalau di belakang kita ada punggung. Okey, punggung, bahagian belakang kamu tu, punggung. Kemudian bahagian yang mengeluarkan tahi kamu, tinja kamu tu, okey, dikenali sebagai lubang dubur. Okey, dikenali sebagai dubur. Jadi ini dua anggota alat sulit, anggota seksual, anggota seksual yang tak boleh disentuh oleh sesiapa sahaja. Tak boleh disentuh, tak boleh dilihat, tak boleh dirakam ataupun tak boleh dipaksa sentuh. Ada orang ambil tangan kita suruh kita sentuh pun tak boleh. Okey, di bahagian hadapan kalau lelaki, okey, dan juga perempuan ada persamaan, iaitu bibir dan juga payudara. Ini kita panggil payudara. Bagi lelaki dan perempuan pun payudara kita panggil. Okey, itu perkataan yang betulnya. Kemudian bagi kemaluan lelaki, alat anggota seksual, kemaluan bagi lelaki kita panggil zakar. Kemaluan tempat kamu menyah tinja tu, keluar air kencing tu, kita panggil zakar. Bagi perempuan pula, tempat keluar air kencing itu kita panggil faraj. Okey, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 tempat, 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat yang tak boleh disentuh oleh sesiapa sahaja. Tak boleh dilihat, tak boleh dirakam, ataupun ambil gambar, ambil video tak boleh, ataupun dipaksa untuk sentuh. Ambil tangan kita suruh sentuh kawan, ataupun sentuh siapa saja tak boleh. Okey. Baik. Jadi kerana apa? Kerana ini merupakan alat-alat anggota seksual, alat sulit yang kita tak selesa kalau orang sentuh, kalau orang tengok, kalau orang ambil gambar, ataupun orang paksa kita sentuh. Kan? Kita sendiri tahu bahawa ini merupakan anggota-anggota yang sulit, yang tak boleh kita dedahkan, kita kongsikan, kita biar orang tengok, kongsikan dalam maksud melihat, memegang, merakam dan masa sentuh dan sebagainya. Okey, jadi pada hari ini kita nak bincang daripada segi aspek
kesihatan. Okey, kepentingan menjaga kebersihan anggota seksual. Okey, yang paling penting pada diri kita adalah kita menjaga kebersihan. Kerana yang pertamanya bagi mengelakkan daripada jangkitan penyakit. Okey, kerana anggota-anggota seksual ini boleh terlibat dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Okey, kalau kita tak jaga dia dengan baik, kita tak pelihara dia dengan baik, maka boleh menyebabkan kesakitan. Contohnya lelaki kan, kadang-kadang zakar tu membengkak sebab apa? Terkena selumbak dan sebagainya. Kadang-kadang sebab tak basuh kencing lama, maka dia busuk busuk menanah dan sebagainya. Boleh jadi alat-alat sulit tersebut. Okey, baik. Yang kedua, mengelakkan bau badan. Bila kita tak mandi, kita tak bersihkan tempat tu, bau tu dia akan naik. Contoh, kalau kita berak atau okey, kita bernyah tinja, bau, kalau kita tak basuh dengan baik, maka bau tu orang boleh bau, oi hang tak basuh berak ke? Lebih kurang itulah orang dapat tahu. Jadi kita kena basuh alat-alat seksual ini, anggota seksual ini. Yang ketiga, kenapa kita perlu jaga kebersihan? Supaya badan bersih dan sihat. Bila kita basuh, kita jaga elok-elok anggota-anggota seksual ini, kan, kita pun sendiri rasa selesa, kita rasa confident, kita berasa keyakinan. Ni kalau kita pakai seluar, ada bau yang kencing, seronok tak? Kita sendiri akan rasa tak selesa, kan, tercirit dalam seluar. Kemudian tak basuh pula, kita sendiri yang akan rasa tak syok. Okey, kemudian daripada segi kesihatan pun sama, kan. Bila kita basuh, alat-alat anggota-anggota seksual ini terjaga dengan baik, bersih, sihat. Yang keempat, penampilan diri yang meyakinkan. Orang tengok kita pun orang yakin, oh bau cantik, tengok cantik, comel, segak, handsome. Okey, kemudian wangi, nampak kemas, pakaian kita, badan kita pun nampak mandi. Jangan bangun pagi pergi sekolah tak mandi, terus pergi sekolah bau badan busuk dan sebagainya. Okey? Baik. Jadi amalan penjagaan kebersihan, kita tengok kalau bibir, anggota seksual bibir. Okey? Apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah cuci mulut selepas makan, iaitu gosok gigi lah. Lepas makan, cuci mulut. Jangan makan tak cuci mulut. Orang tengok tu dia nasi duk ada kat sini, kuah gulai lagi tu dia. Kan? Baru lepas kena nasi kandak. Okey? Kuah kari melekat-lekat dekat tangan tu dia berlemuh. Okey? Baju kotor jadi tak boleh. Jadi mulut lepas makan basuh. Okey? Kemudian kalau boleh ada kita kat rumah gosok gigi. Pastikan kita gosok gigi setiap hari. Okey, 2 kali sehari lah memadai. Kalau 3 kali lagi cantik. Okey? Baik. Yang kedua, payudara. Bahagian payudara kita. Okey, mestilah menggunakan sabun semasa mandi. Pakai sabun, jangan tak sabun. Okey? Jadi bau badan kita ni akan, kalau kita tak sabun, dia akan keluar orang lain bau busuk. Kemudian mengelap badan dengan tuala yang bersih. Dah mandi, basuh elok-elok, sabun tu bagi habis, kita basuh. Kemudian lap badan. Jangan basah-basah pergi pakai baju, maka baju tu pun bau masam. Okey. Menukar pakaian dalam setiap hari. Kalau lelaki spender, kalau seluar dalam. Okey, perempuan pun ada seluar dalam dan baju dalam. Tukar. Jangan pakai yang tu sampai seminggu duk pakai yang tu saja. Kena tukar. Sebab apa? Sebab di situ ada bakteria, kuman dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak perasan, kita boleh terkencing. Di seluar kita tak perasan. Jadi kuman, bakteria dah ada di seluar kita, kita pakai sampai seminggu pula. Akhirnya membengkak alat-alat sulit kita ataupun anggota-anggota seksual ni. Okey? Baik, seterusnya zakar ataupun faraj. Cuci dengan bersih semasa mandi atau selepas ke tandas. Pastikan kita cuci bersih elok-elok. Jangan kencing-kencing belah macam tu je. Jadi cuci elok-elok. Sabun kalau boleh.
supaya apa? Tak ada kulat, tak ada parasit dan sebagainya, bakteria yang membiak di tempat-tempat macam tu dan menyebabkan bengkak dan sebagainya. Kemudian memakai seluar dalam yang bersih dan kering. Jangan pergi ambil pakai yang lembab. Nanti bakteria suka duduk di tempat-tempat yang lembab. Okey. Kemudian menukar seluar dalam setiap hari kena tukar. Jangan pakai yang tu sampai 2-3 hari. Tak tukar. Okey, baik. Punggung mencuci dengan air bersih dan sabun lepas kita buang. Lepas kita berak lah. Senang. Kita berak, pastikan kita basuh. Mengelap dengan tuala hingga kering. Okey? Baik. Jadi itu saja setakat pada hari ini yang mana saya nak terangkan bagaimana untuk kita menjaga kebersihan anggota seksual, dan saya harap kamu faham, kamu boleh amalkan di rumah. Jadi selepas ni kalau saya tanya, saya bagi kuis dan sebagainya, saya tanya ada berapa anggota seksual? Ada berapa? Kena jawab. 5, ada 5. Okey, bagi setiap orang ada 5. Okey. Bagi lelaki ada bibir, payudara, punggung, dubur dan juga zakar lelaki. Bagi lelaki ada zakar. Okey, bagi perempuan bibir, payudara, punggung, dubur dan juga faraj. Okey, semua ni alat-alat sulit anggota seksual kita panggil, tempat-tempat anggota-anggota yang tidak boleh dilihat, tak boleh disentuh, tak boleh ditengok, tak boleh dirakam, ambil gambar, tak boleh kita sentuh, orang lain punya pun tak boleh. Jadi kena jaga elok-elok, cuci bersih, mandi, pastikan orang kata dalam keadaan yang selamat, dan jangan kita pula pergi dedahkan ke orang. Saja-saja duduk-duduk tak saja pergi bogel, jangan. Tak boleh kita pergi tunjuk saja, tunjuk dekat orang pun tak boleh. Jaga elok-elok, jaga elok-elok. Okey? Baik. Jadi latihan pada hari ini saya akan bagi satu lembaran kerja. Okey, saya nak kamu siapkan kerja-kerja ni. Latihan ni. Tulis nama, tulis tahun, hari, tarikh. Kemudian tulis dengan tangan jawapan. Okey, ataupun ni tulis kalau kamu boleh print, kamu print. Okey, kalau kamu tak boleh print, okey, kamu type jawapan tu. Type jawapan. Type jawapan tu, tulis nama, tulis tahun, tulis hari, tulis tarikh. Type jawapan tu. Selepas type, hantarkan kepada saya secara personal. Okey, jawapan-jawapan kamu itu. Okey, setakat itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.